ke surat 25 baris ke-17 daripada atas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Dan katanya kata al-Imam Sanusi, wal iradatu, artinya arti al-iradah berkehendak, yaitu berkehendak itu merupakan satu sifat yang wujudiyah, yang berdiri, yakni yang terdapat ia. Sifat yang wujudiyah itu dengan maksud pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mentakhsiskan, yakni yang menentukan sesuatu mungkin itu dengan setengah barang yang harus atasnya, atas mungkin tersebut, yakni atas mungkin itu. Maka katanya kata penta'rif mentakhsiskan mungkin hingga akhirnya itu merupakan satu isyarat kepada ta'alluq sifat iradat itu yang tanjizi qadim, yaitu sebelum diadakan mungkin, dan yaitu mentakhsiskan, yakni menentukan sesuatu, yakni makhluk itu dengan setengah, yaitu sebahagian daripada barang yang harus terjadi ke atasnya, atas makhluk, atas mungkin tersebut pada azali, yakni sejak azali lagi, atau isyarat kepada ta'alluqnya iradat yang tanjizi hadis, kerana dibenakan, yakni dipandang atas qaul, atas pendapat yang berkata dengan dia, dengan tanjizi hadis, dan yaitu mentakhsiskan sesuatu dengan demikian itu, yakni dengan setengah barang yang harus pada ketika mengadakan dia, mengadakan sesuatu, atau mengadamkan dia, atau meniadakan sesuatu itu. Tiada isyarat, bukanlah satu isyarat kepada ta'alluqnya, ta'alluq iradat yang sanuhi qadim. Dan katanya, kata al-Imam Sanusi di dalam Umul Barahin, wal iradatu, ini dulu dia sambungan daripada matan yang sebelum daripada ini, yaitu dia kata summa yajibu lahu ta'ala sab'u sifatin musamma sifatil ma'ani wa hiya al-qudratu wal iradatu al-muta'alliqatani bi jami'i al-mumkinat. Kemudian depan tu dia sambung wal iradah, wal iradatu. Jadi ini sambungan daripada sebelum ini. Jadi kudrah telah kita bincangkan. Kudrah artinya berkuasa mengadakan sesuatu yang asalnya tidak ada, kemudian meniadakan sesuatu yang telah ada. Maknanya Allah dah jadikan dia daripada tidak ada kepada ada, sehingga pada satu tempoh yang tertentu maka akan ditiadakan. Maka meniadakan itu adalah dengan sifat kudrah, yaitu Allah mengadakan dengan sifat kudrahnya, dan meniadakan juga dengan sifat kudrahnya. Tetapi bagaimana Allah menentukan dan Allah mengkehendaki itu bila? Maksudnya si fulan dilahirkan pada tahun 76, maka ketika dijadikan itu dengan sifat kudrah, maka menentukan masa tersebut itu sifat iradah. Ada bagaimana rupa dia, itu sifat iradah. Bagaimana nasib dia, itu sifat iradah. Tetapi ketika menjadikan itu kudrah. Peranan kudrah mengadakan.
menentukan sama ada pada tahun ini kah, pada tahun hadapan kah, tahun yang akan datang kah, yang itu sifat iradat, menentukan. Jadi kudrat dan iradat kedua-duanya itu sifat yang kita kata hubung kaitnya sangat kuat. Allah menjadikan, pasti ia mengkehendaki. Ada apa yang Tuhan kehendaki pasti akan terjadi. Apa yang ia tidak kehendaki pasti tidak akan terjadi. Maka peranan iradat sama kudrat ini dia sangat berkait kuat antara satu sama lain. Dikatakan dia tidak cerai tanggal antara kudrah dengan iradat. Manusia tidak. Bila dia buat sesuatu, kadang-kadang itu bukan kehendak dia. Sama ada terpaksa bayar saman, kehendak dia apa? Terpaksa. Terpaksa bayar saman. Kemudian kalau mata dah ngantuk, terpaksa tidur. Ini semua manusia dia terpaksa. Allah tidak terpaksa. Kadang-kadang manusia buat yang lain, tetapi berlaku pula yang sebaliknya. Atau berlaku sesuatu yang dia tak nak buat, tetapi jadi dengan sendiri dan kesan daripada perbuatan yang lain. Contoh yang kita buat sebelum ni, iaitu dia nak ambil air, tapi terpaksa menggali lubang. Padahal menggali lubang bukan kehendak dia. Kehendak dia adalah mendapatkan air. Maka tekanan daripada mendapatkan air itulah menyebabkan dia menggali lubang. Dia pasang paip di rumah dia, bukan dia nak pasang paip, dia nakkan air. Tetapi tekanan daripada mendapatkan air itu terpaksa buat paip. Jadi kadang-kadang dia nak, kadang-kadang dia nak, tak boleh buat. Kadang-kadang dia tak nak, tapi terpaksa buat. Allah Ta'ala apa dia buat itu kehendak dia. Apa dia tak mau itu tidak akan berlaku sama sekali. Masya Allahu kan, wa ma lam yasha lam yakun. Apa ia kehendaki pasti berlaku. Apa yang ia tidak kehendaki pasti tidak akan berlaku. Jadi faham itu baik-baik. Maka bila apa jua yang terjadi, kita kata ini pasti kehendak daripada Allah, sekalipun bukan kehendak kita. Itu tanda Allah bersifat dengan sifat iradah. Sebab apa kehendak kita tak dapat, kerana kehendak kita itu telah pun dibatasi oleh kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah Ta'ala ini bila ia mengkehendaki, pasti itulah yang akan terjadi. Bila kita faham yang itu, maka timbullah perasaan ridha terhadap ketentuan daripada Allah. Syukur apa yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Sabar dalam menghadapi sesuatu yang kita tidak suka. Tapi bila kita tahu ini anugerah pemberian daripada Allah, suka tak suka kena terima. Tak suka berlaku juga, suka berlaku juga. Maka kalau berlaku di situ, sama ada kita redha, sama ada kita sabar, sama ada kita syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Paling tidak memandang kepada hikmah di sebalik itu, yakni kita merasai sifat iradatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Jadi dia nak bincang sifat iradah dulu. Dulu kudrah mengadakan sesuatu yang asal tak ada, dia adakan. Sesuatu yang telah pun ada, dah siap dijadikan seperti kita semua ini, satu masa akan ditiadakan oleh Allah. Allah mengadakan, mentiadakan dengan sifat kudrah dia. Ini sabit dengan dalil daripada Al-Quran, daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ditambah dengan apa yang kita lihat di sekeliling kita ini. Allah mengatakan innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu atas setiap sesuatu maha berkuasa, tidak terlepas daripada kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidup tunangnya mati, sehat tunangnya sakit. Maka satu masa nanti pasti akan bertemu, sebab dah bertunang. Siapa yang menjadikan kita sakit? Allah Ta'ala. Dengan sifat kudrah dia. Siapa yang mematikan kita? Allah Ta'ala juga dengan sifat kudrah dia. Sebab kita memang dah bertunang lama dah, kan? Cuma nak bahasnya dengan bagaimana Allah Ta'ala tadi mengadakan dan mentiadakan, pasti dengan iradah dia. Ini dia nak bincang iradah itu bagaimana. Apa itu iradah?
Dan katanya, kata Al-Imam Sanusi radhiyallahu ta'ala anhu, wal iradatu, ada orang kata jangan baca radhiyallahu anhu kepada para ulama, yang boleh kepada para sahabat sahaja. Taradhi ini harus juga dibaca kepada para ulama, seperti Syekh Salih Al-Ja'fari radhiyallahu ta'ala anhu, Al-Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Jangan baca Imam Syafi'i sallallahu alaihi wasallam sudah. Radhiyallahu ta'ala anhu makna dia apa? Iaitu mudah-mudahan Allah meridai Imam Syafi'i, mudah-mudahan Allah ridha kepada Syekh Salih Al-Ja'fari, kepada Syekh Ahmad radhiyallahu ta'ala anhu. Bukan kita menaikkan maqamnya sampai kepada maqam sahabat, tidak, tetapi kita minta doa kepada Allah Ta'ala supaya Allah meridai dan ulama-ulama tersebut. Baik. Wal iradatu, artinya, arti al-iradah, wal iradah itu mana apa? Berkehendak. Yang itu terjemahan secara harfi dipakai, terjemahan secara literal dia. Iaitu bila sebut iradah, maknanya kehendak. Jadi maksud yang dikehendak daripada kehendak itu adalah yang berkehendak, atau dikatakan pekehendak. Tapi pekehendak ni bahasa Melayu tak perlu, tapi sudah digunakan sekian lama supaya lebih nampak jelas. Berkehendak itu cuma satu nama aja, tetapi yang mempunyai kehendak itu yang dimaksudkan, yaitu Allah Ta'ala. Kalau orang mengaji bahasa Arab, dia kata iradah ni masdar, yang dikehendaki difahami daripada isim, daripada masdar itu adalah isim masdar, yaitu dikatakan yang berkehendak. Yang berkehendak ini diterjemahkan oleh tuan-tuan guru kita yang lama-lama, seperti Syekh Ba'da'i di Makkah. Begitu juga guru-guru saya daripada Balah Fatani, dia kata pekehendak. Apa tadi? Macam kita kata curi, pencuri. Dia kata apa tadi itu? Kemudian pukul, pemukul, menunjukkan perbuatan tadi itu. Bila kehendak, dia kata pekehendak. Boleh faham tuan-tuan? Iaitu yang memiliki kehendak, tetapi dia gunakan bahasa po di situ. Baik. Kalau segi bahasa Malaysia masalahlah, tak kena segi penggunaan bahasa, imbuhan perkataan tadi, kan? Tapi peduli kan? Yang penting kita faham artinya yang berkehendak. Jadi dia kata terjemahan dia berkehendak, betul lah tu. Tetapi yang dikehendaki di sini adalah yang memiliki kehendak tadi. Baik. Yang berkehendak maksudnya, yaitu berkehendak tadi, atau yang berkehendak itu adalah suatu sifat. Saya cuma tambah perkataan suatu supaya dia mudah kita faham, yaitu satu sifat. Jadi bila sebut iradah, dia merupakan sifat. Sifat yang wujudiyah. Sifat wujudiyah, makna sifat yang wujudiyah. Apa makna wujudiyah? Ini kita sebut dah dahulu. Segala benda, segala perkara ini terpecah kepada empat. Sama ada dia amrun iktibari, sama ada dia berbentuk ma'dum, mawujud ataupun hal. Ada empat, kan? Maka di sini dia kata mawujud, mawujud ataupun wujudiyah, yaitu satu benda yang boleh dilihat dan didengar, itu dikatakan wujudi. Jadi sifat kehendak Allah Ta'ala ini, dia merupakan satu sifat yang wujudiyah, yaitu yang dapat dilihat dengan mata kasar kita di akhirat besok. Jangan timbul lagi persoalan mengatakan sifat wujudiyah Allah Ta'ala ini dia ada bentuknya sehingga kita boleh lihat. Kita dah bincang pada minggu yang sebelum daripada ini bahawasanya melihat yang berbentuk, melihat yang ada fizikal itu cuma atas jalan adat. Sebagaimana api itu panas pada adat, Allah boleh menukar adat tersebut, boleh menukar tabiat api daripada panas kepada sejuk. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihi salam
dia tak pandai untuk mimpi tersebut. Ada Allah tukar tabiat dia. Mata melihat yang ada fizikal, maka Allah Ta'ala ini sifatnya sama ada, sifat ma'ani dia kok, kudrah dia kok, bukan sebagaimana satu fizikal yang boleh kita lihat. Maka dengan sebab itu melihatnya kita di akhirat besok itu tanpa kaifiat, dan serahkan kaifiat tersebut kepada Allah. Ada, itu mudah dia. Dan sifat iradah Allah Ta'ala ini dia bukan sebagaimana merah, biru, kuning dan sebagainya yang boleh kita lihat sifat tersebut. Ada. Maka sifat ma'ani Allah Ta'ala ini atau sifat iradahnya kita kata satu sifat yang boleh dilihat di akhirat besok. Itu dikatakan sifat wujudiyah, iaitu sifat yang wujudiyah, sifat yang ada. Bila sifat yang ada, artinya sifat tersebut boleh kita lihat di akhirat nanti, bila mana Allah membukakan hijab kepada kita sehingga boleh melihat sifat iradat. Yang mana sifat yang wujudiyah tadi, iaitu sifat iradat yang jenis ada tadi, iaitu yang berdiri, iaitu yang ada ataupun yang terdapat ia, yakni sifat yang wujudiyah itu dengan zat Allah Ta'ala, dengan di sini maknanya pada, terdapat di zat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sendiri. Yang kita telah pun memahamkan sebelum daripada ini, yaitu apakah yang dimaksudkan dengan sifat. Sifat itu maqama bi ghairi, suatu yang berdiri pada yang lain. Ada, berdiri dia pada zat, ada pada zat, maka itu dikatakan sifat. Maka sifat ma'ani ini dia ada di zat Allah Ta'ala, yang mana boleh dilihat di akhirat besok jikalau Allah bukakan hijab kepada kita. Baik. Jadi dia takrifkan di sini, dia kata sifat yang wujudiyah, kemudian yang ada di zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apakah peranan sifat iradah yang mentakhsiskan? Itu peranan dia. Mentakhsis yakni menentukan rendahnya, menentukan tingginya, menentukan rupanya, rawa ke tak rawa ke, putih ke hitam ke, tahun ini ke tahun depan ke, di sini ke di sana ke. Itu semua ditakhsis dalam bahasa Arab. Maknanya ditentukan oleh sifat iradah tadi. Siapa yang kena tentukan? Iaitu mungkin. Mungkin itu apa dia? Makhluk. Artinya sifat iradat itu merupakan satu sifat yang ada pada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan sifat iradat Allah Ta'ala inilah dia menentukan setiap daripada makhluknya. Baik. Menentukan itu dengan apa? Dengan setengah barang yang harus atasnya, yaitu sebahagian daripada benda-benda atau sifat yang harus jadi pada makhluk tersebut. Seperti apa contoh dia dikatakan setengah ni? Kalau setengah ni kita kata tinggi, rendah itu satu. Satu per satu itu satu lah. Ada, iaitu tinggi dan rendah satu set. Maka ditentukan bukan sekali satu set, mesti setengah saja, iaitu sebahagian sahaja. Ditentukan tinggi, maka ternafilah rendah. Ditentukan rendah, maka ternafilah tinggi. Tidak berlaku tinggi dan rendah pada satu masa yang sama. Tidak. Atau dikata dilahirkan pada tahun 76, maka ternafilah kelahirannya pada tahun 77 dan juga 75. Jadi itu dikatakan menentukan setengah sahaja. Kok ditentukan dua waktu sekali, itu mustahil. Dia lahir tahun 76, benda lahir 77, benda lahir juga, tak boleh pakai. Tak terima akal di situ kan. Seperti dia kata putih dan hitam ditentukan warna seseorang itu. Dia kata si fulan itu putih dan juga hitam. Pada satu masa tak boleh. Melahirkan mata hitamnya hitam, mata putihnya putih, dia pada tempat yang berasingan. Kalau mata putihnya putih pada masa yang sama hitam, yang itu tak boleh terima. Jadi hitam dan putih merupakan satu set. Allah tidak tentukan satu itu. Allah akan tentukan sebahagian, iaitu kalau putih ternafilah hitam, kalau tentukan hitam ternafilah putih. Baik. Jadi dia kata di situ mentakhsiskan mungkin, yakni menentukan makhluk tersebut
dengan sebahagian daripada perkara yang harus atas makhluk tadi. Dan ditentukan perempuan, maka ternafilah lelakinya. Bila ditentukan lelaki, maka ternafilah keperempuanannya. Baik. Yakni atas mungkin itu, yaitu atas makhluk tersebut. Boleh faham tuan-tuan? Ya. Jadi sifat iradat ini yang menentukan keadaan seseorang itu bagaimana. Contoh, kita ambil sampel tuan-tuan. Kita ambil katakan diri kita sendiri, kan? Diri kita sendiri. Kita yang setinggi ini merupakan kehendak Allah. Dan Allah menjadikan ketinggian itu dengan kudrah Dia, menentukan ketinggian kita dengan iradah Dia. Apa warna kulit kita? Katakan kulit kita putih melepak, contoh, kan? Tapi saya tak putih melepak lah, kan? Kata orang Ustaz, dia tak putih pun. Tengok diri kita apa warna lah. Jadi warna kulit kita ini dijadikan oleh Allah dengan sifat kudrah. Ditentukan itu dengan sifat iradah Dia. Kemudian apa lagi? Kita lelaki, Allah menjadikan kita lelaki dengan kudrah, menentukan kita lelaki itu dengan iradah Dia. Kita lahir tahun bila? Kita lahir katakan tahun 60. 60 itu Allah menjadikan kita pada tahun tersebut dengan kudrahnya dan menentukan tahun tersebut kita lahir dengan sifat iradah Dia. Maka mudah kita nak memahami kudrah dan juga iradah. Kudrah dijadikan, iradah menentukan bila masa dia, di mana tempat dia, tinggi ke rendah ke apa semua ditentukan oleh sifat iradah. Bahagia ke tak bahagia ke, malah ke nasib dia beruntung ke, itu dengan sifat iradah. Maka ketika menjadikan itu dengan sifat kudrah. Boleh faham? Kemudian maka katanya, yakni kata pentakrif dalam kitab ini mentaksiskan, dia kembali kepada perkataan mentaksiskan di atas tu, mentaksiskan mungkin hingga akhirnya, iaitu dia kata baca semula takrifat di atas ini mentaksiskan mungkin dengan setengah barang yang harus atasnya sampai situ. Maka dia kata ini perkataan mentaksiskan mungkin dengan setengah barang yang harus atasnya itu merupakan satu isyarat, yaitu di sini pentakrifan ini sebenarnya dia menunjukkan atau memberi paham kepada kita kepada ta'alluq sifat iradah itu yang tanjizi qadim. Boleh faham tuan-tuan? Tanjizi qadim itu kita dah bahas dah. Sebelum dijadikan itu maka tanjizi qadim, setelah dijadikan itu tanjizi hadis. Sebelum kita sampai nak beli, kita nak beli sesuatu benda, tanjizi qadim dulu. Ketika dah beli, tanjizi hadis. Ketentuannya bagaimana, itu dikatakan tanjizi hadis. Di saat berlaku, itu tanjizi hadis. Ketika sebelum dijadikan, itu tanjizi qadim. Sebelum berlaku tanjizi hadis, pasti ada tanjizi qadim. Sebelum kita membeli sesuatu, perancangan pasti ada. Bila perancangan itu ada, maka dilaksanakan. Di saat dilaksanakan itu dikatakan tanjizi hadis. Ketika merancang tadi, itu tanjizi qadim dia. Dipandang pada sudut kemampuan dia, itu saluhi qadim. Baik, dipahamkan kan? Maka dia kata ta'arifan mentakhsiskan mungkin, yaitu makhluk dengan setengah barang yang harus atasnya itu merupakan satu isyarat, yaitu menunjukkan kepada atau memberi paham kepada kita bahawasanya ta'alluq sifat iradat ini adalah pada tanjizi qadim, sebelum lagi makhluk ini diciptakan oleh Allah. Allah telah mengkehendakinya. Takkan tiba-tiba jadi tanpa kehendak dia. Pasti ada kehendak sebelum diciptakan. Allah dah tentukan dah si fulan ni bagaimana. Sejak bila? Sejak azali lagi. Kita ni ditentukan dengan laki perempuan ni sejak bila? Itu pada tanjizi qadim. Ada? Ditinjau pada sudut kudrat Allah Ta'ala, kemampuan Allah mengadakan itu saluhi qadim. Boleh laki, boleh perempuan, itu dalam kudrat. Tetapi penentuan Allah Ta'ala itu pada tanjizi qadim.
Di saat dijadikan kita sebagai seorang lelaki, tanjizi hadis. Baik. Maka kalau begitu, menentukan ini pasti merujuk kepada tanjizi qadim. Baik. Kemudian dan iaitu, boleh faham tak tuan? Kan? InsyaAllah kan. Nanti kita sambung lagi lepas poso kan. Dia delete habis semua maklumat dari itu. Kono-kono 3 petapung lama, maka hilang dah dia. Tapi tak apa tuan-tuan, ya, kita dah ada dia punya mana rumah ni. Nanti dia akan datang balik ya. Baik. Kemudian mana tuan-tuan, kita sambil duduk-duduk kan, menunggu waktu buka, jangan lupa baca kitab tauhid. Sebab ini tuan-tuan modal untuk kita hidup di alam barzakh besar. Penentuan kita nak pergi ke atau ke kanan, kenal Allah ke tak kenal Allah Ta'ala, yang itu penentuan. Dan menentukan itu, kita nak tentu ke kanan itu, ya, kalau kepada zahir usaha kita dalam memahami ini lah, ya. Banyak masa tuan-tuan, daripada kata mendadah tengok sahabat dia, lebih baiklah kita baca kitab kan, bukan lama 5 minit 10 minit dah. Kau aja setengah jam, kau aja di sejam. Jadi kita ada masa kita dengan ilmu. Jangan tinggal tahu kan. Dia kata ni baca-baca tak faham, asal baca tak faham, asal baca tak faham, tak boleh lah menyedar. Ya, jangan. Ya, sebab ini modal kita. Sebab tu saya khabarkan tuan-tuan, kalau ada kitab tauhid yang lain, ya, tuan-tuan boleh jadikan sebagai rujukan, ya. Dalam WhatsApp tu ada diviralkan tajuk kitab tu karangan daripada orang Fatani. Dia punya bahasa dah dimudahkan. Ada saya tengok tuan-tuan, Syekh Fuad ada tulis satu kitab, Ustaz Rauf ada tulis satu kitab, Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah, ya. Syekh Rauf Tampid dia tulis satu kitab, Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Itu paling mudah faham. Risalah Tauhid itu paling mudah faham. Paling tak tuan-tuan ada kitab rujukan di rumah, tak faham yang ini, refer kitab tadi, tengok Risalah Tauhid, tengok kitab Syekh Rauf kata apa, tengok lagi kitab-kitab orang Fatani yang dah dimudahkan bahasa dia. Syekh Fuad pun ada karang satu kitab Suat 20, yang itu mudah bahasa dia, bahasa moden. Yang ini dia memperhaluskan. Sebab itu kadang-kadang terlampau halus mata kita pun tak nampak. Baik. Kemudian dan iaitu mentakhsiskan sesuatu lah dengan setengah barang yang harus atas sesuatu tadi, ya. Pada azali, yaitu sejak azali lagi, sebelum dijadikan segala makhluk ini, Allah telah mengkehendaki kita. Sejak dahulu lagi Allah mengkehendaki kita, tidak ada awal wujud kehendak tersebut. Allah sudah sedia-sedia mengkehendaki kita begini. Kalau kita kata dia baru nak, tak jadi begitu, maka nanti membawa kepada jahil dan sebagainya. Maka kita kata sejak azali lagi, tidak kita ketahuinya sejak bila. Cuma kita kata sejak azali, makna tidak ada permulaan bagi kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut tentang menjadikan kita dengan keadaan yang seperti ini. Baik, jadi dia kata, ya, Allah mentakhsiskan, menentukan sesuatu yakni makhluk yang ada ini dengan setengah, yaitu dengan sebahagian barang yang yakni perkara yang harus atas sesuatu tadi pada azali lagi. Ini yang kita sebutkan, ya. Allah menentukan bukit itu tinggi, Allah menentukan gunung itu tinggi, ya, seperti mana kita sebutkan tentang gunung Ganang, Bukit Bukau yang memanjang di atas muka bumi. Disebutkan dalam kitab tafsir bagaimana bumi ini, cerita tentang Allah akan tak ingat cerita kepada bumi yang mana bila dia diciptakan kan dia berpusing dengan keadaan yang tidak normal. Kalau istilah gasing kan, dia paku tak tepat. Bila kita pusing gasing, dia keteter. Dia keteter kan. Maka bumi begitulah, sehingga Allah memanjatkan bukit-bukit dan gunung-gunung sebagai paku dan pasak dia. Dan Allah menyebutkan wal jibala autada, maka bukit itu dijadikan sebagai pasak dan paku yang memasang, menguatkan bumi dan menjadikan dia stabil.
Dia tak keteter pusing dia, cantik pusingan dia. Dan bukitnya kita tengok tinggi, rendah dan sebagainya ini, itu iradat Allah Ta'ala menentukan. Iaitu Gunung Ledang tinggi, Gunung Kinabalu tinggi. Kalau kita naik ke atas, istilah orang Sembilan kata apa? Menghonggak ke atas. Ada? Itu menunjukkan tinggi dia. Jadi tinggi ke rendah, kalau kita pandang itu, kita melihat inilah dia iradat Allah Ta'ala menentukan yang ini tinggi, yang ini rendah. Ini tinggi, yang ini rendah, sehingga bumi yang ada ini dia stabil pusingan dia. Cuma makhluk Allah Ta'ala yang boleh cabut pasak-pasak tadi, kan, paku-paku, cabut paku ini, cabut paku ini, cabut paku ini. Bila dah banyak paku dicabut, ditarak bukit tadi, dibuang bukit, maka akhirnya pusingan dia jadi tak stabil. Bila tak stabil, maka dia pajak batu. Macam itulah. Baik, pajak dah banjir, pajak dah banjir. Sebab dia tak stabil, sebab dah banyak warna paku yang dicabut. Baik, maka kalau kita pandang di situ tadi, tak nampak sekadar bukit, kita nampak sifat iradat Allah Subhanahu wa Ta'ala menentukan bukit tadi tinggi dan rendah dan sebagainya. Maka kita kata tinggi ternafilah rendahnya, kita kata rendah maka ternafilah tingginya. Maka tinggi rendah itu ketentuan daripada Allah. Kita ke Gunung Ledang, dipacakkan di mana? Di Melaka. Maka ternafilah Gunung Ledang di tempat lain, seperti di Sabah, Sarawak, Borneo dan sebagainya lah. Baik, maka itu kita kata menentukan setengah perkara yang harus atas bukit tersebut. Kita begitu juga, benar harus atau bukan? Harus. Maka kita makhluk atau bukan? Kita makhluk. Maka Allah menentukan kita dengan lelaki, maka ternafilah kita perempuan. Allah menentukan kita dengan Melayu, ternafilah kita daripada bangsa yang lain. Allah menentukan kita apa lagi? Semua ternafilah yang lain setelah ditentukan sesuatu. Maka itulah maksudnya Allah menentukan dengan setengah perkara yang harus atas makhluk tadi. Tak semua sekali. Kalau ditentukan semua sekali, parah kita. Warna segala yang ada daripada kita. Dah, colorful kata. Dah, warna-warni. Kau dah tinggi rendah pun tak tentu. Lagi perempuan pun tak tentu. Pada masa sama dia lah lelaki, dia lah perempuan. Parah tuan-tuan, ya. Tanya ustaz di mana? Ustaz Salim. Dah, perempuan lah dia lah lelaki, ya. Baik. Kemudian jadi dia tak tentukan semua sekali, dia tentukan sebahagian sahaja. Ditentukan laki ternafilah perempuannya, dinafikan tinggi ternafilah rendahnya, ditentukan pada kamu jiboi maka ternafilah pada tempat lain. Baik. Kemudian atau isyarat kepada ta'alluqnya iradat yang tanjizi hadis. Wallahu a'lam. Nanti kita sambung lagi pada masa yang akan datang. Kita berhenti di situ. Sebab ni kan dia panjang lagi, ya. Kita dah bahas ni, dia akan panjang lagi. Sama sikit lagi lah, ya. Kita berhenti sebelum Saluhil Qadim. Kita kena fahamkan beza antara tanjizi qadim sama tanjizi hadis. Baik. Ataupun dia kata mentakhsiskan mungkin dengan sesuatu barang yang harus atasnya dalam ta'rifan tadi. Dia kata merupakan satu petunjuk, iaitu atau isyarat, maknanya petunjuk kepada ta'alluqnya iradat itu yang tanjizi hadis di saat menciptakan, di saat berlakunya. Maka itulah iradat Allah Ta'ala. Ketika dijadikan itu iradat Allah. Dan iradat Allah Ta'ala ini telah bermula sebelum daripada dijadikan. Nah, kita lagi kan, maka ketika kita jadi sudah jadi ini, dikatakan saat dijadikan kita lagi tanjizi hadis. Tetapi adakah ketika itu dah kehendak itu berlaku sebelum daripada itu lagi, dikatakan tanjizi qadim istilah dia. Maka kita faham daripada ta'rifan itu, dia juga menunjukkan kepada iradat yang berta'alluq dengan tanjizi hadis, yaitu iradat yang mana menentukan sesuatu saat jadinya. Baik, seperti kita kata tadi, berlakunya kita sebagai lelaki dan peristiwa pada hari ini kita sampai di sini ini, itu dipanggil tanjizi hadis, yang mana ta'alluq kudrat Allah, iradat Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut pada pertemuan malam ini. Baik, di mana
di sini. Maka di sini yang terjadi pertemuan ini di surau As-Salam ini merupakan tanjizi hadis bagi sifat iradat menentukan. Bila ditentukan di sini, maka ternafilah kuliah maghrib di tempat lain seperti di Baru Jaya atau di Pancu Jaya atau dan sebagainya. Dia faham tuan maksudnya tadi, yaitu dia menunjukkan kepada sesuatu yang telah ditentukan oleh Allah Ta'ala ketika jadinya. Dan sifat iradah juga menunjukkan kepada sebelum jadinya sesuatu itu iradat telah pun ada. Baik, Abu Lahab tidak beriman itu kehendak Allah atau bukan? Kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejak bila? Iaitu sejak tanjizi qadim lagi, sebelum daripada dijadikan Abu Lahab, Allah telah mengkehendaki dia kufur. Di saat dijadikan itu juga kufur, itu kehendak Allah Ta'ala pada tanjizi hadis. Sebelum daripada janji Abu Lahab dan kandungan lagi belum dikandungkan pun, Allah telah mengkehendaki sejak azali lagi Abu Lahab tidak akan beriman, Fir'aun tidak akan beriman. Ada seorang yang alim dan lagi wali, Abid Barsisa, Allah mengkehendaki dia kufur, bukan baru-baru itu, sejak azali lagi Allah Ta'ala mengkehendaki. Cuma saat dia kufur, itulah tanjizi hadis bagi diri dia. Baik, kita gagap bila tuan katakan bukan bila nak kufur, bila kita nak meninggal dunia besok. Saat kita meninggal dunia, itulah tanjizi hadis bagi iradat Allah Ta'ala terhadap diri kita. Iradat Allah Ta'ala terhadap kejadian kita sebagai seorang lelaki ini, sebagai seorang manusia telah pun berlaku tanjizi hadis dia, dan bertepatan dengan tanjizi qadim dia. Dan di saat besok kita dipanggil balik oleh Allah Ta'ala, itu tanjizi hadis pada sifat iradat Allah Ta'ala terhadap kita akan berlaku. Tapi pada tanjizi qadim telah pun ada bila Allah Ta'ala mengkehendakinya. Bila dia kehendaki telah pun ada. Cuma bila saat nak dilakukan pada tanjizi hadis, itu masih belum berlaku lagi. Baik, kemudian dia kata, kerana sebab apa dikatakan menunjukkan kepada tanjizi hadis? Apa sebab? Kerana dibedakan atas qaul, yakni berdasarkan satu pandangan yang berkata dengan dia, yakni yang menyebutkan bila sebut sahaja ta'rifat di atas ini, kita faham adalah iradah itu ta'alluqnya pada tanjizi hadis berdasarkan kepada mentakhsiskan, yakni menentukan mungkin itu dengan setengah barang. Maknanya bila ditentukan pasti tanjizi hadis. Ini kata sebahagian ulama. Kalau begitu dia ambil dua-dua sekali. Tanjizi qadim pun ada, tanjizi hadis pun ada juga. Maka dia kata tanjizi hadis ini dipandang, iaitu dia benakan pada sudut ada pandangan ulama yang memahamkan ta'rifan ini dengan tanjizi hadis, dan iaitu mentakhsiskan sesuatu dengan demikian itu pada ketika mengadakan dia, atau mengadapkan, iaitu pada ketika meniadakan dia. Tiada isyarat, namun bukanlah menunjukkan kepada ta'alluqnya iradat itu yang saluhi qadim. Saluhi qadim itu tidak tentu lagi iradah dia boleh berlaku. Sebab iradah ni kehendak pasti satu kehendak, takkan dua-dua sekali ada kat situ. Tapi kudrah tidak, dua-dua ada di situ. Laki perempuan boleh berlaku, ditentukan dengan sifat iradah dia sejak azali lagi, sudah dijadikan lagi. Allah boleh mengadakan dan boleh menentukan dengan apa itu yang ia kehendaki. Kalau begitu, dia tidak menunjukkan kepada saluhi. Kerana ketika saluhi dua-dua boleh, laki boleh, perempuan boleh, maka tak kena dengan sifat iradah. Iradah pasti menentukan salah satu semata-mata. Bila saat dijadikan, di situ sama ada terus nak menjadikan sebagaimana yang pada tanjizi qadim, atau sebaliknya, itu bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, dan iaitu patutnya pada azali bagi mentakhsiskan mungkin. Wallahu Subhanahu wa Ta'ala a'lam wa a'lam. Jadi pada masa yang akan datang, iaitu pada minggu hadapan, kita tak baca tauhid, kita baca sikit berkenaan dengan bab puasa. Sebab kita dah masuk bulan puasa, jadi kita akan bincang-bincangkan sikitlah berkenaan dengan puasa.
dan beberapa kelebihan amal ketika mana bulan puasa. Apa yang patut kita buat? Ada takkan melansir je saja, tidur tersedah ada. Melansir ni tidur kan? Muka surat 19 baris yang ketiga daripada bawah. Tapi kalau tuan-tuan minggu depan kita kan kemarin baca dalail ni. Lagi elok dan cantik kalau kita sendiri yang bawa daripada rumah masing-masing. Potluck bawa sendiri bawa bekalan daripada rumah, masak kan. Kita niat dengan sedekah dan sebagainya pada malam tersebut. Jadi masing-masing dapat pahala kan. Yang bagi duit tak jadi masalah lah. Cuma kalau kita nak bersedekah pada malam itu kan, sementara nak masuk bulan Ramadan, jadi pula kita bagi makan kepada talibul ilmi kan. Ada umpet dia kata jadilah pun aliman, jadi walim, maka kena mengajar. Kalau tak boleh mengajar, au muta'alliman, jadilah orang yang belajar. Kalau belajar pun tak boleh, tak masuk otak dia, kalau ada au mustami'an, maka jadilah orang yang mendengar ilmu, bukan orang belajar sekadar mendengar je. Ada. Kalau tak boleh juga mendengar pun tak boleh, muhibban, pencipta kepada orang belajar pun tak buat. Sebagaimana ada seorang dia mendengar pun tak boleh kan, mungkin disebabkan masalah pendengaran dia kan. Kalau silah kita kata apa, pakak kan, tak dengar, duduk saja baik pun, lebih baik dia kata dia buat teh. Muhibban lil ilmi, muhibban lil talibil ilmi, muhibban lil muallim. Dia sayang kepada muallim, sayang kepada orang yang belajar, sayang kepada orang yang mendengar ilmu. Maka dia kata dia tak ada, dia pergi buat air kan, dia buat khidmat dan sebagainya. Maka pada malam tersebut paling tak kita lah orang yang muta'allim, kita lah orang yang mustami', dan kita lah orang yang muhibban. Dan kita kasih kepada orang yang belajar, kasih kepada orang yang mendengar, kasih kepada orang mengajar. Maka kita bawa lah seorang sikit daripada rumah kita, lauk-lauk lah kan. Nah, Allah alam bincang nanti tuan dalam WhatsApp group kan, boleh bincang. Sama ada kalau buat nasi, Allah alam lah ya. Buatlah apa yang patut bincang-bincang lah, supaya majlis ni lebih barakat dia, iaitu kita sendiri cuba bersedekah lah ya. Kalau ada masakan nak buat, masaklah pada hari tersebut dan bagilah makan kepada orang yang belajar. Jadi mudah-mudahan kita tidak tahu kan, mana satu amalan kita yang Allah pandang betul. Mungkin pandangan Allah Ta'ala terhadap sedekah kita yang pada malam tersebut sangat ikhlas. Bagaimana satu riwayat seorang pelacur cuma bagi minum seekor anjing, jadi Allah Ta'ala masukkan syurga. Jadi mudah-mudahan tuan itu anjing pula, ini manusia belajar pula lagi, mengaji pula lagi. Maka bawalah setakat yang kita mampu ya, kita sedekahlah pada malam tersebut. Mudah-mudahan Allah beri berkat dan sampaikan segala hajat dan kita punya doa kita. Wallahu a'lam. Baik. Lauk pada Tuhan maka apabila Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Ataupun tuan-tuan siapa yang nak bersedekah, katakan buah dan jumlah yang tertentu, elok bagi tahu supaya jangan berlaku semua buat 5 biji temikai. Kalau 10 orang dah selalu temikai siapa nak makan kan. Jadi nanti buatlah, kalau siapa nak bersedekah lebih banyak buah agak kan, dia kata saya 1 pak apple, saya satu pak buah limau. Takut-takut nanti dah 10 orang buat 1 pak seorang, 1 lori pula buah limau. Jadi kita pandai-pandailah bincang lah ya. Kerana majlis ni majlis tuan, majlis kita semua.
dan kita masing-masing nak bersedekah pada malam tersebut, ya. Jangan buat banyak daripada qadar patut. Kerana bila seorang bawa untuk bagi makan seorang aja atau bagi makan 2-3 orang aja, ya dia pun sama mampu mencukupi. Tapi kalau seorang beragak nak bawa satu piuk seorang, siapa nak makan, ya? Jadi dah banyak orang pula. Baik. Pun bincanglah dalam buku kata. Baik. Maka apabila engkau ketahui barang yang kami sifatkan dia, dan engkau lepaskan dengan hatimu daripada mengerjakan umpamanya pada yang lagi akan datang, maka sebenarnya telah keluar engkau daripada dosa sekaliannya. Dan jika hasil daripadamu melepaskan hati daripadanya, dan tiada hasil daripada membayarkan barang yang luput, dan tiada pula dapat minta redha daripada ampunannya, maka taubatnya itu lagi tanggal itu tinggal, dan segala dosa diampunkan. Dia kata maka taubat itu lagi tinggal dan segala dosa diampunkan. Baik. Dia kata maka apabila engkau ketahui barang yang kami sifatkan dia, yaitu merasa menyesal terhadap segala dosa yang dilakukan dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua perkara ni. Pertama, dah buat dosa, maka kena menyesal. Jangan merasa seronok dengan dosa yang kita lakukan. Kita tidak pernah mengkehendaki dosa, tapi kadang-kadang kita terjerumus dalam dosa. Kadang-kadang kita tidak mampu melawan nafsu kita sendiri. Kadang-kadang kita mengkehendaki sesuatu yang sebanding dengan orang lain, tetapi caranya tidak betul. Oleh kerana runtunan daripada kehendak kita itu, kita mengenepikan syariat. Jadi akhirnya kita kata kita terjerumus dalam melakukan dosa. Tetapi kita kena menyesal. Dan menyesal yang bagaimana? Tidak akan mengulanginya lagi. Maka menyesali itu, kemudian tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, ibtihal kepada Allah. Ada. Kita mengaku salah di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan doa kita. Kita kata kita dah banyak dosa, kita ni orang yang telah terlanjur dan sebagainya. Mengaku kehalang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di samping kita kata kita menyesali segala kesalahan itu, dan kita berazam agar kesalahan yang serupa itu tidak akan dilakukan lagi. Cukuplah sekali itu. Maka setelah kamu fahami, dia kata, yang kami bagi tahu sebelum daripada ini, dan engkau lepaskan dengan hatimu daripada mengerjakan umpamanya, iaitu dan lepaskan hati, makna berazam untuk tidak kembali melakukan. Lepaskan hati, makna jangan buat lagi, ya. Jangan ulangi lagi segala kesalahan yang telah kita lakukan. Dan engkau lepaskan dengan hatimu, iaitu lepaskan, jangan lagi berazam untuk melakukannya. Berazam tidak akan kembali mengulangi kesalahan yang sama. Daripada mengerjakan umpamanya, iaitu dosa-dosa yang sebanding dengan dosa tersebut. Sama ada dosa yang serupa atau dosa-dosa lain yang serupa dengan dosa yang kita lakukan dahulu pada yang lagi akan datang, iaitu pada masa yang akan datang. Sekarang tak lagi, tapi maknanya pada masa yang akan datang kita berazam, kita tidak akan mengulangi lagi kesalahan tersebut. Kesalahan itu kita anggap sebagai batu sempadan semata-mata, sebagai satu pengalaman kita dalam hidup. Makna dalam hidup ni tuan-tuan, kadang-kadang kita tergelincir juga, kita tersalah juga dalam memilih. Kadang-kadang memang kita salah memilih, dan salah tersebut memang kita yang nak pilih benda yang salah tersebut, ya. Tapi kerana tuntutan daripada nafsu kita, ya. Kita ni berserba salah dengan orang lebih tua daripada kita. Nafsu kita ni dia lebih tua daripada akal kita. Akal kita datang kemudian. Yang baik dan buruk dipikir oleh akal. Tapi nafsu ni kan lebih tua, maka akal kadang-kadang tunduk juga kepada nafsu tadi.
Maka bila salah memilih tadi lantaran daripada kehendak nafsu, maka dia kata jadikan batu sempadan, jadikan sebagai contoh tauladan, jadikan sebagai cermin perbandingan, jangan dilakukan lagi. Sebab itu dia kata setelah kamu fahami yang sebelum daripada ini, iaitu dia kata menyesal atas dosa dan tunduk kepada Allah Ta'ala, maka jangan lagi kesalahan itu diulang. Dan azam dalam haji, kesalahan yang seperti itu tidak akan kita ulangi lagi. Baik. Kemudian maka sebenarnya telah keluar engkau daripada dosa sekaliannya. Jadi bila minta ampun kepada Allah Ta'ala dengan menyesal dan berazam tidak akan melakukannya lagi, mengaku di hadapan Tuhan, maka dia kata kamu telah pun bersih daripada dosa dan kesalahan tersebut. Dan jika hasil daripadamu melepaskan hati daripadanya, kan dia kata, maka setelah berhasil kita berazam supaya tidak akan mengulangi lagi dosa yang sama, dan tiada hasil daripadamu, dan tiada hasil daripada membayarkan barang yang luput, dan tiada pula didapat minta redha daripada empunyanya. Baik. Dia kata setelah selesai tadi, kita dah berazam tidak akan mengulangi, tetapi pada masa yang sama tiada hasil daripadamu membayarkan barang yang luput, iaitu pada masa yang sama pula kemampuan untuk mengqadhakan sembahyang dah tak ada lagi dah tak mampu pula. Ya, nak qadha sembahyang tak boleh, nak qadha puasa pun tak boleh, lantaran daripada kesihatan kita yang semakin lama semakin kurang. Ya, semasa kita menyesal ni, tak nak lagi melakukan, kita tak nak lagi tinggal sembahyang, tapi kita dah tak mampu nak mengqadha sembahyang yang telah pun tinggal. Kita dah berusia dah 80 tahun. Puasa yang wajib tu pun kan berdahagi kita nak selesaikan. Tu berdahagi kita. Bergasak kita nak menyelesaikan tu pun telak-telak lah. Mana macam mana kita selesaikan juga puasa pada hari tersebut berhempas pulas. Itu bahasa Islam kata berdahagi nak menyelesaikan. Bagaimana nak mengqadhakan puasa-puasa kita yang dahulu? Itu dia kata kamu sudah berazam tidak akan mengulangi semula dosa dan kesalahan itu. Kamu tidak akan tinggalkan sembahyang, kamu tidak akan tinggalkan puasa, tapi puasa yang telah engkau tinggalkan tidak mampu lagi engkau nak qadhakan, dia kata. Dan tiada pula dapat minta redha daripada empunyanya. Kadang-kadang kita buat salah dengan orang, kita dah menyesal dan kita tidak akan mengulanginya lagi, nak minta maaf, tapi orang itu telah meninggal dunia, orang itu dah pindah tempat lain, kita pun tak tahu dia tinggal di mana. Nak pergi pula kita tidak ada kemampuan. Kita cuma mendengar cerita orang dia pindah ke Kedah, katakan. Kita nak ke Kedah kemampuan tidak ada, nombor telefon pun tak ada juga. Nak minta halal daripada dia tidak ada kemampuan lagi pada masa itu. Padahal kita telah pun bertaubat daripada menzalimi sesiapa sahaja. Kita tidak akan zalim dengan siapa juga. Tetapi orang nak kita minta ampun tadi, dia dah tak ada di situ dah. Kemudian pula ditambah yang sembahyang yang kita tinggalkan, tak mampu pula kita nak qadhakan semula. Jadi bagaimana? Maka taubatnya itu lagi tinggal. Dan maka taubatlah, ya. Dan segala dosa diampunkan, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan segala dosa diampunkan. Dan kerana inilah pada bab ini syarahnya amat panjang. Dia kata masalah ini sangat panjang perbahasan dia, maka tiada menanggung di dalam mukhtasar ini. Maksud dia tidak dapat dipenuhkan semua perbincangan itu dalam kitab Minhajul Abidin. Minhajul Abidin dia merupakan ringkasan sahaja. Kalau nak cerita secara detail, maka di sini kitab ini bukan perbahasannya, kena tengok pada kitab yang lain. Karena kitab ini dia kata tidak dapat membahaskan cerita bab ini dalam keadaan yang terlampau panjang. Kata mu'allif radhiyallahu anhu, kata al-Imam al-Ghazali, mu'allif yakni pengarang, maka tilik olehmu, dia kata pergi tengok, perhatikan di dalam kitab taubat daripada kutub Ihya'i Ulumuddin.
Dia kata kalau begitu nak tengok juga perbahasan yang panjang dia, maka lihatlah dalam kitab Ihya Ulumuddin yang ada, yang dikarang oleh Al-Imam Al-Ghazali sebelum daripada mengarang kitab Minhajul Abidin. Maka tuan-tuan, kitab Ihya ini telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, diterjemahkan dalam bahasa Melayu. Kalau kita ada lebih duit, maka berilah kitab Ihya Ulumuddin, ya. Tengok, kalau nak yang mahal sikit, ya, ada di Masjid India, ya. Kok talagat pai, talagat pai, wakil kitab ada, promosi ni dah. Wakil kitab kita ada, ya. Kitab yang di situ. Kalau nak kitab terus daripada Indonesia, Haji Suhaili ada, dia rajin pergi Palembang. Maka bolehlah kirim ke siapa-siapa, tuan-tuan, ya. Sebab kitab Ihya ini kalau tuan-tuan baca, dia merupakan kitab yang sangat hebat yang dikarang oleh Hujjatul Islam, ya, iaitu Imam Ghazali. Maka dia kata perbahasan yang panjang ini, di sini kitab ini cuma membincangkan secara pendek je. Nak tengok panjang, dia kata buka kitab dia Ihya Ulumuddin. Baik. Dan pada kitab Qurbatun Ilallahi Ta'ala pun kitab dia juga, dan kitab Ghayatul Quswa pun kitab dia juga. Maka kau dapat faedah yang amat banyak. Nanti dia kata banyak faedah yang bakal kau perolehi bila mana dia kata engkau membaca kitab Ihya dan kitab-kitab yang disebutkan tadi. Dan yang kami sebut di sini iaitu asalnya yang tak dapat tiada daripadanya. Ini yang kami sebutkan ini, dia kata cuma perkara-perkara asas yang mesti diketahui oleh seorang yang nak bertaubat cuma. Tapi perbahasan terdetail dia tengok dalam kitab Ihya Ulumuddin yang telah pun diterjemahkan. Banyak kitab-kitab diterjemahkan, ya. Banyak kitab-kitab yang banyak versi diterjemahkan. Dalam bahasa Melayu kita pun ada, dalam bahasa Indonesia pun ada. Tentuan kalau ada duit lebih belilah, ya. Daripada kita Syekh Wali handset sudah, maka berilah kitab Ihya Ulumuddin, ya. Wabillahi taufiq. Faslun, satu pasal, kemudian kata boleh dengan yakin. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam.